A'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Tuan-tuan, puan-puan, jemaah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlebih dahulu a'udzubillahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhul Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Allahumma faqihna fid din wa alimna bita'wil, amma ba'du. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam mahabbah, salam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi muslimin muslimat yang berada di Dewan Surau yang berbahagia yang mulia ini, iaitu Dewan Surau Darul Ilmi dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Jadi alhamdulillah, dan juga saudara-saudara kita yang bersama-sama dalam live FB yang dengar sampai ke Indonesia. Waimah ada yang daripada Indonesia, dari Brunei, Darussalam, daripada Singapura, daripada bumi Malaysia yang kita kasihi ini. Kullu kasih sayang, mawaddah warahmah daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya diucapkan. Salam kasih sayang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung kembali hasrat hati kita, perjalanan jihad kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Wahai hambaku, dan tunaikanlah haji dan umrah hanya kerana-Ku, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita mengadakan wang perjalanan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, dan juga pembelajaran kita punya luang masa kita untuk mengajar dan belajar untuk jalan menuju mabrur haji dan umrah. Itu semua merupakan satu perjalanan jihad fi sabilillah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita, mengambil roh kita dalam keadaan kita sedang utlubul ilmi, sedang mengajar dan belajar ilmu ini, maka mudah-mudahan jihad fi sabilillah itulah menjadi satu sandaran untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kalian begitu smart hari ini, kalian begitu segak dengan uniform, dengan amanah yang diberikan oleh majikan kita, tetapi pada masa yang sama kita dapat menunaikan amanah daripada pencipta kita, iaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita sibuk dengan urusan dunia kita, pada waktu yang sama kita bersedia untuk menunaikan ibadah solat jemaah fardu zuhur secara berjemaah, seperti mana yang diperkuatkan, yang dimahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Jadi ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tidak lara dalam perjalanan hidup kita yang singkat ini, dan by hook or by crook, walau macam mana pun kita lari sekalipun, pasti Malikatul Maut akan menjenguk kita. Selama ini selalu dia jengah dah. Dia jengah, cuma dia belum bagi salam je lagi. Kalau dia jengah, Assalamualaikum wahai saudaraku, maka aku menjalankan amanah Allah. Allah berpesan kepadamu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika itu kita akan akur, walaupun dalam keadaan rela ke, terpaksa ke, pasti kita akan tafaddal, falyatafaddal, wahai malaikat yang mencabut nyawa. Kita tidak akan boleh lari daripada hal-hal keadaan begitu. Jadi sebelum waktu itu, tuan-tuan, alhamdulillahirabbil alamin,
Bersyukur kita banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terkadang kita ini nakal sikit kita nakal sikit. Kadang-kadang awet lalu depan mata, piwit. Kadang-kadang. Tapi dulu-dululah masa muda-muda. Ni dah waktu sekarang ni ada ke? Ada juga kadang-kadang nakal sikit. Kata orang, kullu bani adamul khataya. Setiap daripada kita semuanya pendosa. Tidak ada yang maksum melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, seorang yang tahu dia berdosa, maka yang terbaik adalah taubatan nasuha, tubna ilallah wa raja'na ilallah. Itulah bedanya antara seorang manusia hamba dengan seorang iblis. Iblis laknatullahul alaihi, ketika mana dia tahu dia berdosa kerana dia melanggar perintah Allah untuk menghormat kepada Adam, tetapi dia dah tahu dia dah berdosa, dah bersalah, dia tak nak pun minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak bertaubatan nasuha. Tetapi Nabi Adam alaihissalam, dia tahu dia sudah melanggar perintah larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah mengatakan wala taqraba hazihi sayara. Allah kata, wahai Adam, engkau makan, kau ambil segala nikmat dalam syurga ini, tetapi satu je, jangan kau dekati pohon ini. Bukan makan, jangan kau dekati saja. Tetapi apabila dalam keadaan Nabi Adam terlena, terpaku dengan pujuk rayu Hawa alaihissalam, maka ketika mereka sedang menikmati buah larangan itu, maka terbogillah mereka di dalam syurga. Hilang segala pakaian kemuliaan, hilang segala pakaian mereka. Maka ketika itu Allah murka kepada mereka. Lalu ketika mana Adam tahu Allah murka kepadanya, lalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna nakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku telah membuat sesuatu, aku telah membuat sesuatu yang buruk ke atas diriku sendiri, ya Allah. Maka ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, maafkanlah aku, ya Allah. Jika tanpa pengampunanmu, ya Rabb, maka hancurlah hidupku di dunia, apatah lagi di akhirat sana. Wallahu a'lam bisawab. Itulah, berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, ya Rabb, ya Rabb, dalam keadaan mereka terpisah di dunia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna nakuna minal khasirin. Maka dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah tidak hapuskan mereka, tapi Allah beri kesempatan dalam hidup mereka untuk banyak bertaubatan nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah natijah hidup kita yang Allah sediakan bumi ini. Allah berfirman, di bumi inilah kita hidup, di bumi inilah nanti kita meninggal dunia, dan di bumi inilah kita akan ada satu pertanggungjawaban, akan dihidupkan kembali di alam mahsyar sebagai satu pertanggungjawaban di atas segala apa yang kita lakukan nanti. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sebelum itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita cari jalan untuk kita mencari redha, cinta, rahmat Allah dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan mudah-mudahan Nabi merindui kita seperti mana Nabi nakkan kita masuk ke dalam syurga tanpa dihisapnya, insya-Allah. Jadi ayuh kita sama-sama beristighfar dengan zikrullah, mudah-mudahan akan menenangkan jiwa kita, insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna, wa nadimna, wa nadimna ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Allah, Allah, Allahu ya Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammadin sallallahu haqqul la ilaha illallah, hu hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, hu hasbi rabbi ma fi qalbi
ghairullah, Nur Muhammad sallallahu haqqu la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudaraku, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lepas kita telah belajar tentang bagaimana kita mengambil ibrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika baginda telah berniat untuk mengerjakan ibadah umrah di Masjid Bir Ali. Badan baginda dan sahabat terkandas di Masjid Al-Hudaibiyah, satu perkampungan Al-Hudaibiyah. Dan di situ baginda telah mengadakan dam ihsar, telah menunaikan dam ihsar. Begitu juga untuk diri kita, barang siapa yang telah menunaikan membawa niat haji dan umrah tanpa niat bersyarat, ketika mana terhalang ibadahnya itu, maka hendaklah kita melakukan dam ihsar. Jadi untuk kaedah yang selamat daripada kita terkena kepada dam ihsar tersebut, maka hendaklah kita niat bersyarat, niat secara bersyarat, maka ada lapiknya. Dan sekiranya aku terhalang daripada mengerjakan ibadah haji dan umrah ini, ya Allah, maka bertahalullah aku sebagai orang yang halal. Maksudnya, bila kita terhalang, maka kita lepaslah pantang larang dalam ihram kita dan kita menjadi orang yang biasa, tidak terikat dengan pantang larang dalam ihram, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan menyambung lagi pembelajaran kita, PNP kita dalam bab yang ke-10, iaitu yang sangat penting di dalam kita melakukan ibadah haji, iaitu mabit di Muzdalifah dan Mina serta melontar jamrah. Jadi ini wajib haji yang ketiga, iaitu mabit di Muzdalifah, iaitu bermabit di Muzdalifah. Ini sangat penting, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, sekiranya nanti kita terpanggil sebagai tetamu Allah haji, ataupun kita dipanggil lagi berulang-ulang kali sebagai tetamu Allah haji, ada yang dah pergi di antara kita yang dah pergi haji, tapi mudah-mudahan Allah panggil kita lagi semula sebagai tetamu hajinya untuk kita melakukan perbuatan rukun-rukun haji. Jadi kita kena diwajibkan untuk kita bermabit di Muzdalifah. Kalau dulu kita dah belajar tentang mikot, ada yang kalau bukan di sinilah, ada jemaah-jemaah lain, ustaz, mikot tu apa ustaz? Mikot burung ke mikot apa? Dia orang biasa mikot burung wak-wak. Dekat Kota Tinggi tu banyak burung wak-wak tu. Jadi baru-baru ni kita mengajar di sana. Jadi kita kata mikot tu bukan mikot burung, tapi mikot adalah kita berniat haji atau umrah di kawasan mikot, iaitu di kawasan yang ditentukan tempatnya. Itu mikot. Jadi hari ini kita bermabit pula. Kita nak bermabit, insya-Allah. Apa itu mabit? Okey. Ma makna mabit? Apa itu mabit di Muzdalifah? Mabit bermaksud kita kena hadir. Kita kena hadir di bumi Muzdalifah walaupun seketika. Iaitu kita kena hadirkan diri kita, jasad kita, roh kita di bumi Muzdalifah tersebut walaupun seketika, mulai separuh malam 10 Zulhijjah.
mulai sebelum separuh malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar hari tersebut. Itu dia. Iaitu maksudnya mabit di Muzdalifah adalah kita kena hadirkan diri kita. Maksudnya selepas kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada 10 Zulhijjah itu, kita berwukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, ya Rabb, ya Rabb, sampai kita berdoa sampai waktu fajar, waktu maghrib. Seusai kita habis maghrib, kita kena bergerak ke mabit di Muzdalifah dalam pergerakan sama ada naik kenderaan pun boleh dan jalan kaki pun boleh. Tetapi biasanya ada kenderaan disediakan. Dalam keadaan tertentu kita pun juga boleh jalan kaki, tak jauh tuan-tuan. Jadi diwajibkan begitu. Kita kena berada di sana. Subhanallah, di sini kita lihat sangat ramai. Bayangkan semua jemaah haji pada masa yang sama bergerak menuju ke Muzdalifah. Di sana tandasnya sikit tuan-tuan. Jadi kita mungkin bawa hanya sedikit air mineral kita untuk minum sikit-sikit. Jangan makan, kurangkan makan, kurangkan minum. Pasal apa? Di sini kalau kita nak terkencing, nak terberak, ya Allah, masa ekstra dia tuan-tuan. Tandasnya sikit, manusia berjuta, bayangkan. Kalau kena queue tu sampai 500 meter, 1 kilo, dia punya jarak dia tu. Dan queue, kemudian ada orang lain potong. Jemaah bukan jemaah Malaysia saja, bercampur-campur tu. Jadi Allah A'lam bisawab, kita punya bekalan adalah kain sejadah kita dan juga poncot. Kena ready poncot untuk mengambil mungkit batu, poncong batu kita dan juga air mineral tu. Dan juga backpackers belakang lah, bawa beg belakang. Mungkin ada sikit roti, sikit makanan, bahan-bahan bacaan. Apakah amalan di Muzdalifah tersebut? Amalan kita kena banyakkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Banyakkan bertalbiyah. Tuan-tuan boleh bertalbiyah ataupun boleh bawa Al-Quran kecil tu boleh baca. Tapi kadang-kadang di Muzdalifah tu dalam keadaan gelap, so tak dapat nak bacanya. Tapi kalau ada handphone, boleh baca dekat Quran handphone. Dan banyakkan berdoa. Kemudian berzikir macam yang kita zikir tadi. Dan banyakkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita sembahyang sunat serta mengutip anak-anak batu. Di sini kita kena mengutip anak-anak batu seperti mana yang di kita sunnah Rasulullah SAW lah, iaitu kita kutip anak batu-batu kerikil sebanyak 90 batu untuk kita menjam nanti kita nak buat lontaran di ketiga-tiga jamrah tersebut. Jadi kita kutip anak-anak batu. Tapi masa kutip tu tuan-tuan kena kadang-kadang buat torchlight kecil, gelap buat torchlight kecil. Kerana apa? Kalau kita main raba-raba je kan, raba-raba tu memang ada batu, tetapi dalam keadaan raba-raba tersebut tiba-tiba ada lembik-lembik je. Kalau cium la ilaha illallah, tahi punya tuan-tuan, ada tahi Jadi hati-hati. Pastikan ambil batu je, batu yang kecil-kecil, jangan batu yang besar-besar. Kalau batu yang besar-besar ni tu tak boleh. Kena ambil batu yang ujung-ujung jari kita ni, batu-batu kecil-kecil tu untuk buat lontaran. Walau bagaimanapun bagi mereka yang uzur, ada pengecualian. Bagi mereka yang pertama, mereka takut terancam keselamatan diri atau harta. Contohnya mereka dalam kabilah-kabilah dahulu, mereka datang bawa, bayangkan dengan unta-unta kabilah mereka itu bawa segala peralatan mereka. Jadi ada di antara mereka yang kena menjadi penjaga pada benda tersebut, harta tersebut. Jadi mereka takut kalau semua pergi, nanti hilang semua harta benda kat sana. Maksudnya takut terancam keselamatan diri atau harta benda, atau menjaga atau menemani orang sakit. Kadang-kadang ada waris kita pula selepas wukuf di Arafah itu, mereka kena pulang kembali ke hospital masing-masing di Makkah atau di kawasan-kawasan yang terdekat, Aziziyah. Maka kita waris kena menemaninya. Orang kena teman kita punya parents, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin kena teman. Ataupun
mencari pekerja atau keluarga yang hilang. Ni biasanya mutawif lah. Mutawif tengok nama-nama Allah, ada pula dari jemaah itu tak ada kat situ. Jadi sibuklah malam tu mutawif mencari jemaah. Okey, ataupun berpenyakit dan sukar bermalam. Contoh tuan-tuan, kita ada penyakit yang sukar bermalam di sana dalam keadaan serba tidak selesa. Tak selesa nak tidur memang tak boleh tidur, tidur susah, bilik airnya susah, sedangkan kita ada penyakit, maka kita ada pengecualian. Dan jika kita terpaksa seperti ditinggalkan kenderaan, ni contohnya, kenderaan kita nak bergerak, kalau kita tak mengikut kenderaan tersebut, kita akan tertinggal kenderaan atau kabilah kita. Tapi yang ini jarang berlaku lah. Okay? Mereka dikecualikan daripada mabit tersebut. Dan jika meninggalkan mabit tanpa uzur syar'i, adalah berdosa dan diwajibkan dam. Okay, tapi ingat, jangan senang-senang kita tinggalkan mabit di Muzdalifah, kita kena dam. Contohnya, kadang-kadang Jabatan Tabung Haji mengatakan, okey, oleh kerana keadaan yang terlampau padat di Muzdalifah, jadi Tabung Haji melihat kalau pergi sana mungkin terjadinya jam, huru-hara ataupun penyakit. Jadi di situ dia akan mengarahkan bahawa jemaah dah tak payah kutip-kutip batu. Tabung Haji dah sediakan batu untuk kita melontar nanti. Di situ kita tak perlu mabit, tapi kita kena bayar dam. Okey, tapi kalau boleh kita rasakan perasaan mabit tersebut, kita kena rasa supaya kalau boleh kita nak elakkan dam. Okey, jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lihat tata cara mabit di Muzdalifah pada muka surat 202. Kalau kita lihat pada muka surat 200, kita saksikan gambar-gambar yang ternyata pada paparan tersebut. Kita lihat, Masya Allah, Tabarakallah, beginilah para hujaj dalam keadaan masing-masing space tu sikit je. Space tu sikit, jadi itulah space kita nak solat kat situ, nak berzikir kat situ. Jangan merayap-rayap. Maksudnya bila merayap tu dalam keadaan pandangan mata kita. Di sana ada lelaki, ada wanita, ada lelaki nampak wanita, wanita nampak lelaki. Dan kadang-kadang kita kena jaga pandangan kita, takut-takut salah lihat. Kita merayap-rayap tengok benda yang lain. Auzubillah min zalik. Jadi kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami pun jemaah umrah, walaupun dalam ibadah umrah kita tidak ada kewajiban untuk bermabit di Muzdalifah, tetapi ada jemaah, ustaz, saya nak rasa lah ustaz, Muzdalifah tu macam mana ustaz. Jadi kami anjurkan satu program, kita buat mungkin tahlil kubra. Kita buat satu pas atau dua pas, satu pas, kita bentang kapet tuan-tuan. Malam lepas solat isyak, kita bentang kapet di Muzdalifah. Yang tuan-tuan lihat tu di gambaran tersebut, di situlah kami akan bentang kapet. Kita masing-masing akan merasakan bagaimana kita waktu haji nanti. Di sinilah kita akan mengutip batu-batu kerikil, mengutip batu-batu sambil kita bermabit di Muzdalifah. Di situ kita berdoa dan kita bermohon kepada Allah, ya Rabb, kami telah merasai bagaimana malammu bermabit di sini ya Allah, tapi itu bukan betul sebagai satu ritual, satu simulasi saja. Tapi kita berdoa di sana di bawah langit terbuka. Kita berdoa pada ya Rabb, perkenankan kami untuk menjadi tetamu hajimu ya Allah, agar kami dapat betul-betul melaksanakan mabit di Muzdalifah, rukun-rukun haji, rukun wajib haji. Okey. Selesai wukuf, seperti mana kita tadi, kita lihat tata cara mabit di Muzdalifah. Mungkin tuan-tuan boleh bayangkan macam mana mabit ni jadi begini, tuan-tuan dah pakai ihram di Makkah, dah berniat haji. Badan tuan pada 10 Zulhijjah tersebut, tuan-puan kena berwukuf di Arafah. Arafah satu padang yang besar tu, lihat bagaimana masing-masing tinggalkan dunia, masing-masing dalam keadaan waktu selepas gelincir matahari sampai ke waktu maghrib, semua berdoa khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun isteri kat sebelah kita lupa tidak isteri kita. Walaupun ada handphone, kita lupa handphone kita. Semuanya, itulah hari-hari yang waktu-waktu berdoa yang paling berharga tuan-tuan, iaitu waktu hari Arafah. Okey, selepas waktu maghrib, setelah kita berwukuf, setelah terbenam matahari, para jemaah haji akan berangkat ke Muzdalifah.
Kita berbondong-bondong ramai bergerak daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Yang lebih utama adalah sekiranya menjamak takhirkan solat antara maghrib dan isyak. Iaitu kita niatkan nanti, kita niat walaupun Allah dah waktu maghrib di Arafah, tapi kita niat, semua berniat, kita niatkan untuk kita buat jamak takhir nanti di Muzdalifah. Begitu kaedahnya. Jadi kita datang berjalan dengan, kalau ada wuduk boleh jaga wuduk, tapi kalau tak ada wuduk is okay. Kita punya air masing-masing, kita bawa air masing-masing untuk standby berwuduk. Kemudian sungguh pun begitu, sekiranya takut menghadapi banyak masalah, maka solat itu boleh dilaksanakan di Arafah. Jadi kalau kita rasa was-was, takut, kita boleh solat maghrib di Arafah, jamak takdim pun boleh. Tetapi kalau kita nak mengikut sunnatul Rasulullah SAW, Nabi mengarahkan sahabatku, kita semua niat jamak takhir di Muzdalifah. Kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Okey. Dengan demikian, para jemaah baru akan bertolak ke Muzdalifah selepas waktu isyak. Okey, yang mana solat jamak tadi, yang mana yang jamak takdim, okey, dia akan bergerak selepas waktu isyak. Tapi yang jamak takhir berniat, dia akan bergerak selepas waktu maghrib tersebut. Bergerak. Okey. Tetamu Allah juga dinasihatkan agar membawa air dan buah-buahan atau sedikit makanan untuk mengelakkan lapar dan dahaga dalam keadaan sesak yang dipenuhi dengan lautan manusia. Seperti yang kita katakan tadi, standby sikit. Bawa backpacker belakang tu, bawalah air sikit, roti sikit, buah-buahan sikit. Sebab di Mekah, buah-buahan kita dibuang-buang, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Di Mekah, tuan-tuan tengok buah apple, buah-buah tu, tak main lah buah-buah ni. Subhanallah. Tapi jangan ambil masuk ke belakang. Nanti tuan-tuan tiba di Muzdalifah, baru tahu betapa susahnya di sana nak cari makanan. Okey. Oleh lautan manusia dan kenderaan dalam perjalanan ke Muzdalifah. Lazimnya di dalam kenderaan atau berjalan kaki itu, para jemaah selalu memperbanyakkan zikir, takbir, tahmid dan doa yang tidak ada putus-putusnya. Kalau kita naik bas, biasa lambat sampai, betul. Ikut pula. Kalau naik bas ni lambat sampai daripada orang yang jalan kaki. Orang yang jalan kaki dan dapat tempat pot masing-masing mabit. Orang naik bas ni, Allah Akbar, tengok kanan manusia, kiri manusia, bas pun jalan macam jalan kaki lagi laju. Jadi kalau kita suami isteri kan, tapi minta nombor tawib, Syekh, anda suami isteri nak jalan je lah. Kalau yang biasa boleh berjalan kaki, tapi kalau tak biasa jangan. Elok berkumpulan naik bas deh. Okey. Dalam tu kita berwirid, berzikir, bertalbiyah, jangan buat perkara-perkara yang larang. Okey. Muzdalifah adalah tempat perhentian para jemaah untuk bermalam di situ sehinggalah lewat tengah malam bagi mengutip dan mengumpulkan batu-batu kecil untuk dibawa ke Mina. Yang disunatkan kali pertama adalah mengutip 7 biji batu kecil. Okey, yang disunatkan yang kali pertama itu kutip 7 biji batu kecil. Tapi bagaimanapun adalah harus untuk mengutipnya terus sebanyak 70 biji. Harus begitu, tuan-tuan. Jadi kalau di sana memang tak dan nak pilih 7 dulu, teruskan. Terus mengutip 70 biji batu kerikil. Okey. Selain daripada mengutip batu, para penjemaah juga disunatkan untuk bersolat jamak takhir di sini antara maghrib sewaktu di Arafah tadi, dan juga isyak yang dilakukan di waktu isyak di Muzdalifah di sini. Sekiranya kedua-dua solat tersebut telah dilaksanakan di Arafah dengan jamak takdim, maka para jemaah juga disunatkan untuk solat sunat di sini, berzikir, berdoa dan beristighfar. Kadang-kadang kita jemaah tanya, Ustaz nak buat apa kat sini banyak-banyak Ustaz, lama-lama. So kita banyakkan berzikir, bertahmid, bertalbiyah dan baca ayat-ayat suci Al-Quran. Okey, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu falsafah perbuatan kita yang kita lakukan di Muzdalifah. Kita adalah mengutip batu-batu masukkan dalam kita punya uncang batu tersebut. Itu perjalanan kita, itu perbuatan kita, zahiriah kita. Tetapi hakikatnya, prinsipnya adalah subhanallah,
Sewaktu kita nak kutip batu tersebut, waktu dalam keadaan gelap tuan-tuan, dia tak terang. Jadi bila kita gelap, bagaikan analoginya adalah kita mencabut sifat-sifat buruk dalam diri kita sebenarnya. Kita mencabut sifat-sifat mazmumah yang kita bawa selama ini. Kita bawa dah 35 tahun, kita bawa dah 40 tahun, kita bawa dah 60 tahun sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat angkuh, ujub, panas baran, kurang sabar, suka belasah orang, sikit-sikit marah dia pang kena. Dengan isteri kita sikit-sikit marah dia pang, aku backhand kau kan. Astagfirullahaladzim. Itu kita bawa selama ni sifat-sifat tersebut. Sifat-sifat yang itu bukan sifat sebenar kita sebenarnya. Itulah sifat-sifat daripada qarin kita. Kita lahir dengan hati qalbu yang salim, yang sukakan kesejahteraan, suka sedekah, suka ibadah, suka ketenteraman. Itu kita sebenarnya. Tetapi dalam kehidupan kita, syaitan telah membelenggu hati dan perasaan diri kita. Oleh kerana syaitan telah membelenggunya, perasaan sikap mazmumah tadi, maka kita sukar untuk mengeluarkan sikap-sikap fitrah kita. Sikap yang suka kepada kebaikan, suka tolong orang, sifat itu susah kita nak keluarkan. Tapi hakikatnya kita memang fitrahnya suka kepada kebaikan. Maka di situ tuan-tuan, walaupun kita pegang satu kantong uncang itu, hakikatnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita mencari sifat-sifat buruk dalam diri kita. Dalam keadaan gelap gelita tersebut, kita menilai diri kita, ya Allah, aku bawa sikap panas baran aku, ya Allah, 60 tahun, ya Allah, aku bawa selama ini, ya Allah. Aku bawa sikap panas baran aku, anak aku yang tak bersalah tiba-tiba aku lempang, ya Allah. Aku bawa sikap panas baranku, ya Allah, ibuku yang tersalah basuh bajuku sikit aku tendang dia, ya Allah. Itu kita tuan-tuan, syaitan yang telah menghasut kita selama ini. Jadi di sana, dalam keadaan kita mabit Muzdalifah, dalam keadaan kita berseorang-seorangan dalam keadaan kegelapan malam itu, kita menilai diri kita, ya Allah, sesungguhnya memang kita mengambil batu-batu, kita masukkan dalam karung tersebut. Tetapi hakikatnya adalah kita mencari sifat-sifat buruk dalam diri kita, sifat mazmumah itu, lalu bismillahi Allahu akbar, kita cabut satu persatu sifat buruk, sombong, dengki, ujub, membesarkan diri, hairan diri, bangga diri tersebut. Kita cabut sifat-sifat itu, lalu kita masukkan ke dalam kantung hitam tersebut, lalu kita ikat kedap-kedap tuan-tuan. Itu hakikat sebenarnya adalah kita ikat kantung tersebut, kita ikat sifat buruk yang kita sudah tangkap itu dalam kantung tersebut, lalu kita ikat. Aku benci, letakkan di bawah kaki kita. Aku benci tengokmu, ini sifat yang buruk kita selama ini kita bawa. Lalu kita biarkan di situ, di bawah kaki kita. Itu hakikatnya tuan-tuan. Lalu kita akan bawa sifat-sifat tersebut yang kita perangkap tadi, kita cabut tadi itu, kita akan bawa ke Mina, tempat Syaitanul Kabir. Kita akan membuat ritual itu di sana tuan-tuan. Itu hakikatnya. Kalau tuan-tuan rasai sebenar perkara itu, bukan kita mengambil batu itu sebenarnya, tapi kita mencabut sifat-sifat buruk dalam diri kita sebenarnya, yang kita guncangkan dalam karung tersebut. Aywa, boleh dapat rasakan. Kena rasakan perkara ini. Sebab tu nanti tuan-tuan bermabit, memang ritualnya tuan membuat suatu perkara, cari-cari batu, tapi itu adalah perbuatan. Tapi hakikatnya adalah Allah nak ajar kita untuk cabut, tarik, sentak, keluarkan sifat-sifat buruk tersebut, lalu kita masukkan bersama-sama dalam karung tersebut, kita ikat, kita letakkan di bawah kaki kita dengan rasa benci dengan sifat-sifat tersebut. Okey, itu satu perkara untuk kita bermabit di Muzdalifah. Tolong rasakan ini. Memang sebab itulah antara seorang yang mengerjakan haji dengan ilmu dengan orang yang mengerjakan haji tanpa ilmu, orang yang mengerjakan haji dengan perasaan rasa, dengan orang mengerjakan haji tanpa rasa, ada bedanya tuan-tuan. Sebab itulah Allah kata, sesungguhnya bagi mereka yang telah melakukan haji yang mabrur, bagikan bayi yang baru dilahirkan, sebersih-bersihnya tuan-tuan, sebersih. Pasal apa? Hakikatnya adalah kita telah membuang. Sewaktu kita melontar jamrah nanti, kalau mana kita bismillah, Allahu akbar, subhanallah, kita dapat rasakan betul bila kita dalam perjalanan menuju, bila kita dah bersih nanti,
dalam menuju, hanya orang yang bersih saja hatinya, kalbunya, yang akan masuk ke bumi Allah, akan masuk ke dalam dataran Allah di depan multazam dalam keadaan kita bersih hati, memakai pakaian kebersihan putih itu, lalu dalam keadaan kita berwudu, lalu kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar, maka tidak akan ada hijab antara seorang hamba yang telah bersih tadi dengan Allah Rabbnya di depan multazam Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Itulah hakikat perjalanan seorang hamba haji. Okey, jadi kita lihat di sini. Kita belajar seterusnya tentang dalam 1 minit ya Habibi, masya-Allah, tabarakallah. Boleh sikit lagi ni, satu page tentang mabit lagi, tentang mabit. Kita kaji dalam keadaan kita bermabit di Muzdalifah, dalam keadaan kita beramai-ramai, ada yang tergolek, ada yang terlentang, ada yang membawa astagfirullahaladzim, jangan membawa. Itu waktu-waktu yang paling berharga di malam tersebut. Selain daripada Arafah, okey, dan mabit juga merupakan satu the moment yang sangat indah yang kita kena rasakan dalam diri kita. Okey. Jadi di antara dalam keadaan kita bermabit di Muzdalifah, kita lihat ada beberapa kesilapan semasa bermabit. Ada juga yang kesilapan. Jadi kita dah tahu silap, please don't do this. Jangan buat. Okey. Yang pertamanya, sebahagian jemaah haji ketika pertama kalinya datang di Muzdalifah, mereka sibuk mencari batu kerikil sampai melupakan solat maghrib dan isya. Astagfirullahaladzim. Itu kesilapan juga bang. Cari batu, sibuk cari batu. Ada batu banyak di sana, pergi mana-mana semua batu kan. Memang batu banyak, tapi sebelum cari batu sampai lupa solat maghrib dan isya. Allah. Mereka menganggap bahawa mengumpul batu ketika itu adalah satu anjuran. Padahal mengumpulkan batu boleh dilakukan dalam perjalanan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Bahkan boleh mengumpulkan di mana-mana tempat di tanah haram. Itu dia Syekh. Jadi hakikatnya begitulah. Kita boleh kumpul batu di mana-mana sekalipun, tapi yang sunnahnya adalah kita mengumpul batu di Muzdalifah. Tapi jangan sibuk kumpul-kumpul batu sampai terlupa solat. Tak solat maghrib, tak solat isyak. Okey. Dan juga sebahagian daripada mereka ada yang mencuci kerikil, padahal itu tidak disyariatkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga KL begini Syekh. Orang dah nak cari air susah. Dia tengok kenapa batu di bumuk pun dah rupa dia pun ada masa pula tu. Allah, dia cuci batu tu kasih kilat. Tak sampai tahap macam tu tak payah sampai tahap macam tu. Itu merupakan satu kesilapan. Tu jangan buat. Kalau mak tu mak, jangan buat mak. Ni silap ni mak. Nabi tak ajar begini. Nabi suruh kutip aja. Okey. Sebahagian jemaah haji keluar dari Muzdalifah sebelum pertengahan malam. Ada di antara kita yang terror penuh. Okey, sebelum tengah malam tu dia dah macam komando, curi-curi lari. Okey, tindakan ini tidak disebut mabit. Tu tak sah mabitnya tuan-tuan. Padahal yang diberi keringanan untuk keluar dari Muzdalifah ialah orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan itu hanya dibolehkan keluar setelah tengah malam. Maksudnya setelah tengah malam pukul 12, detik 12 malam itu, selepas tu baru boleh keluar beransur-ansur menuju ke Mina. Jadi sebelum tu, lepas isyak dalam pukul 10, pukul 11, tu tak kira tengah malam lagi. Kalau keluar tu merupakan satu kesilapan. Hanya dibolehkan keluar setelah tengah malam. Sesiapa yang keluar dari Muzdalifah sebelum tengah malam tanpa adanya keuzuran, maka dia telah meninggalkan amalan yang wajib. Auzubillah min zalik. Jadi tolonglah stay kejap sana sampai jam 1 ke, jam 1.30, jam 2 ke, barulah bergerak menuju ke Mina. Jadi insya-Allah itu di antara beberapa kesilapan, iaitu jangan leka cari batu sampai tak solat, jangan cuci-cuci batu. Batu tu kita nak buang, tapi hakikatnya adalah kita kena rasakan bahawa kita nak bersihkan diri. Jangan bersihkan batu, tapi bersihkan diri kita, hati kita. Cuci. Kata orang, cucilah diri kita, hati kita dengan zikrullah, kalimah-kalimah Allah, kalimah-kalimah thayyibah, insya-Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita dapat sesuatu hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dan dapat kita amalkan nanti. Sewaktu Allah jemput kita sebagai seorang hamba tetamu haji dan tetamu umrah. Boleh-boleh?
InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan Allah merelakan kita untuk dapat datang ke sana berulang kali, InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pukul 2 dulu, tuan-tuan pun ada tugasan masing-masing. Kita pun tak solat zuhur lagi. Jadi insyaAllah kita tangguhkan PMP kita ini, jalan menuju Makrul ini. Minggu depan ada kelas lagi, Ustaz? Dalam ada betul? Kita lepas sekali lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah kita akan ada sekali kelas lagi, iaitu kita sambung sedikit tentang apakah hikmah melontar jamrah kubra. Tadi dah kita belajar tentang hikmah mabit di Muzdalifah. Bukan batu yang kita kutip, tetapi sebenarnya sifat-sifat yang buruk, yang keji selama ini yang ada bersama-sama diri kita, itu yang harus kita bersihkan, itu yang harus kita cabut, kita tanggalkan daripada diri kita untuk kita hujamkan nanti sewaktu kita melontar jamrah, insyaAllah. Baik, minta maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau ada apa-apa yang tersalah silap. Yang baik daripada pencipta, yang buruk juga daripada yang tercipta. Jadi mudah-mudahan maafkan kami, maafkan hamba. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang boleh kita manfaatkan untuk diri tuan hamba dan diri hamba, insyaAllah. Sekian, jazakallah khairan kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.